sangat ya. Tapi sebenarnya ia merupakan kritikan. Kritikan di sini apa yang dilakukan oleh orientalis terhadap Al-Quran. Ya, bagaimana mereka melakukan kritikan terhadap Al-Quran sama ada dari sudut penulisan bila Al-Quran itu ditulis, konten dalam ayat Al-Quran itu, ya, itu juga bagaimana penurunan asbabun nuzul bagi ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada pelbagai ayat-ayat yang bertentangan antara Al-Quran dengan hadis ataupun ayat Al-Quran yang telah dimansukh, tapi juga mereka melakukan kritikan. Jadi itulah antara perkara yang kita akan lihat nanti bagaimana sikap yang telah mereka lakukan terhadap Al-Quran. Begitu juga dengan kritikan mereka terhadap sunnah. Sunnah di sini kita akan pergi kepada dua aspek ya. Satu kepada sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peribadi, tubuh badan Rasulullah itu sendiri. Okey. Dan yang kedua daripada sunnah ialah mereka akan mengkritik hadis. Okey, hadis yang pelbagailah dalam bila hadis itu mula dicatat, bila dibukukan ya, siapa yang mula-mula meriwayatkan hadis, kenapa timbulnya penulisan hadis, kenapa Rasulullah pada awalnya melarang untuk menulis hadis, tetapi selepas itu Rasulullah bersikap diam terhadap penulisan hadis. Dan adakah perkara-perkara itu menimbulkan keraguan kepada orientalis? Yes, mereka telah menimbulkan keraguan kerana apabila berlakunya antara peperangan antara para sahabat, kalau kita kata di sini antara Sayyidina Ali, Sayyidina Osman ya, dan menimbulkan pelbagai lagi. Kita melihat pada sejarah ya, melihat pada timbulnya pemikiran-pemikiran baru ya, golongan Syiah dan sebagainya. Jadi pada mereka ini merupakan salah satu cara bahawa hadis itu merupakan ciptaan daripada sahabat dan seterusnya. Dia bukan daripada ataupun kita boleh sandarkan kepada Rasulullah. Itu sebagai contoh. Jadi ini merupakan salah satu aspek ataupun agenda yang telah dilakukan oleh orientalis terhadap sunnah. Ya, kenapa mereka melakukan kritikan atau komentar kepada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa? Ainin Sofia, kenapa kalau boleh kita agak-agaklah kenapa dilakukan strategi itu? Untuk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yes, betul. Maknanya dari sini kita nak menimbulkan keraguan, of course lah orientalis ini nak menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Ya. Sebab kalau katakan dengan Al-Quran, kita nampak Al-Quran terlalu berat sebab Al-Quran kalau kita lihat di sini kebanyakan boleh dikatakan pemikiran-pemikiran baru sekalipun mereka tidak menolak Al-Quran. Maksud Ustazah pemikiran baru ni adalah umat Islam ya. Umat Islam moden pun mereka tidak menolak Al-Quran. Tetapi apa yang mereka tolak kebanyakannya adalah hadis ataupun sunnah. Ya. Jadi dengan kritikan terhadap hadis itu secara tidak langsung akan menimbulkan keraguan. Bila menimbulkan keraguan terhadap hadis, of course lah, makna kata secara tak langsung mereka indirectly telah menolak Al-Quran dan juga Rasulullah. Apabila menolak Rasulullah maka ia akan jatuh kufur. Betul tak? So kita tidak perlu mengisytiharkan diri kita sebagai kufur ataupun kafir, tapi cukuplah dengan kata kita menolak hadis itu. Maksudnya sini hadis-hadis yang sahih lah ya.
Okey, itulah antara perkara yang kita akan bincang nanti, bagaimana kita nak melihat apakah faktor-faktor dan juga strategi-strategi yang dilakukan, serangan-serangan pemikiran yang dilakukan oleh orientalis. Okey, yang seterusnya, sinopsis ini boleh faham ya? Boleh. Right. Next. Apa lagi kat bawah tu? Ini rujukan ini yang apa? Sebagai basic lah. Banyak lagi sebenarnya kalau kamu boleh Google, boleh mencari. Banyak tulisan-tulisan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran moden ataupun orientalism ke orientalis dan sebagainya. Next. Ini senarai HPK ni kamu kena tahulah ya. Kena tahu apa tujuan kau masuk kelas ni, nak capai ni lah HPK yang telah digariskan. Maknanya di akhir nanti habis kursus apa yang kamu boleh lakukan. Maknanya contohnya pertama, kamu boleh untuk membahaskan berdasarkan kepentingan metod sejarah perkembangan. Metod orientalis ini is quite interesting kalau kita boleh kaji. Sebab metod yang digunakan kebanyakan metod berasaskan kita kata apa ya, berasaskan pada akal. Dia tidak menggunakan wahyu sebagai panduan. Jadi adalah kamu akan jumpa nanti metod antaranya adalah hermeneutics. Dan metod hermeneutics ini di-applied dalam mengkaji Al-Quran dan juga mengkaji hadis. Sebenarnya metod hermeneutics ini digunakan oleh pengkaji ataupun penulis-penulis Bible ataupun pengkritik Bible. Mereka Bible pun tidak terlepas daripada kritikan, kita tahu kan, di mana sehingga timbulnya Bible baru ya, yang ada ortodoks, ada yang Kristian baru, ada Kristian lama ya. Ada perjanjian baru, perjanjian lama dan sebagainya lah. Itu merupakan hasil klasifikasi ataupun kritikan ataupun serangan yang dilakukan oleh orientalis ataupun juga mereka yang bertelagah dengan pihak gereja dengan menggunakan teori hermeneutics yang telah dicipta untuk mewajarkan bahawa Bible ini sebenarnya bukan daripada Tuhan tetapi merupakan ciptaan daripada pihak gereja. Okey, nampak ini asal-asal. Jadi mereka telah mengambil pendekatan ataupun metod hermeneutics ini dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Ya, sebab tu kamu akan timbul nanti dia ada projecting back. Projecting back, boleh ingatlah. Projecting back ini khusus digunakan oleh figure-figure orientalis apabila mengkritik hadis. Tetapi projecting back ini tidak digunakan dalam mengkritik Al-Quran. Okey, dia lebih menggunakan metod hermeneutics. So, untuk projecting back nanti, kenapa nama projecting back? Kerana mereka mengkritik isnad. Asal usul isnad itu nanti yang dikritik atau diserang oleh mereka menjadikan kita berpandangan bahawa betul bahawa sebenarnya perawi-perawi hadis ini bermasalah. Itulah konsep projecting back. Ini sebagai pengenalan ya untuk kamu faham bagaimana nature dalam perbincangan orientalism kita. Dan yang seterusnya kamu juga boleh kalau sekiranya untuk membandingkan strategi dan pendekatan golongan orientalis ini terhadap Al-Quran dan Sunnah. Perbandingan ini sebab orientalis ini dia muncul lama dah, semenjak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Ya. Dia muncul dah lama, iaitu kenapa kita katakan dah lama, semasa Yahudi, kaum Yahudi yang sibuk
apa orang kata mengkritik Nabi Isa ya, sampai itu juga setiap kali apa diutuskan Rasul mereka membunuh ya. Jadi itulah sejarah itu telah lama. Cuma perkataan orientalis itu dimunculkan agak lewat. Tindakan mereka dah lama. Cuma perkataan orientalis itu agak lewat. Dan dikatakan para sejarawan orientalis sendiri mengatakan bahawa mereka mengambil pendekatan dengan mengatakan bahawa kemunculan orientalis ini sama dengan kemunculan kelahiran Rasulullah. Iaitu apa yang setelah berlaku di zaman jahiliah, apa yang berlaku di zaman jahiliah, maka perkara itu secara tak langsung juga muncul orientalis. Kerana apa? Kerana sikap penentangan terhadap Rasulullah itu, strategi penentangan mereka terhadap Rasulullah itu, jadi mereka menjadikan sebagai benchmark atau sebagai panduan ataupun sebagai pengukur untuk mengatakan bahawa orientalis sebenarnya dah muncul lama. Okey. Jadi apabila di sini kita nak melihat strategi itu adakah sama daripada zaman Rasulullah dulu sehingga zaman sekarang? Sama ke? Mungkin ya dan mungkin tidak. Ya. Dan adakah semasa, sebab kita tahu kan negara-negara Islam kita banyak yang dijajah, dikonquer oleh negara British, negara-negara barat. So adakah pendekatan strategi yang dilakukan oleh mereka ini, penjajah dan ataupun alias orientalis ini sama dengan orientalis yang sebelumnya. Jadi di sini dia adalah kurun berapa? 16 Masihi, 17 Masihi, 18 Masihi, 19, 20, 21 Masihi. Jadi kita akan lihat di situ development of Orientalism. Ya, development of Orientalism. Maknanya di sini kita akan melihat perkembangan siapa tokoh-tokoh mereka. Ya, kalau katakan tokoh itu dia bidang bahasa Arab, adakah strategi dia sama dengan tokoh di dalam bidang sejarah? Of course tidak kan. Jadi itulah dikatakan kita nak buat perbandingan strategi dan pendekatan golongan ini. Dan yang seterusnya, akhir kuliah ini juga ataupun akhir kursus, daripada hasil perbincangan ataupun kertas kerja, poster ke yang sebagainya aku akan buat nanti, kamu boleh menilai secara kritis ya bentuk-bentuk pemikiran orientalis nanti. Dan seterusnya lah. Okey, pergi ke bahagian pentaksiran Akmal. Sorry, siapa tadi? Aiman. Bahagian pentaksiran. Yes, turun bawah sikit. Oh, ada namanya. Ada tak? Pentaksiran kosong ni. Okey, kita cuba tengok pentaksiran. Pentaksiran di sini untuk subjek orientalis Ustazah tak buat final exam. Boleh ke gitu? Jadi yang akan dinilai sama ada Boleh. Ya? Boleh ke? Boleh. Setuju tak setuju? Semua setuju? Okey, kalau semua setuju. Kalau semua setuju, dia agak berat juga ni sebab dia ada 2 paperwork kena buat. Kemudian poster dan juga review. Cuma untuk poster, ni saya beritahu awal ya. Untuk poster tu nanti, saya dah bagi dah dia punya description sebenarnya. Untuk poster, kamu akan bincang berkaitan dengan apa-apa yang boleh kamu kritik ya ataupun ulas, sama ada kamu nak cari tokoh atau kamu nak tengok isu-isu semasa yang berlaku
Contohnya lah, mungkin kritikan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh apa yang Turki ni daripada mana? Kalau tak silap Belanda yang terbaru Macam-macam lah isu-isu, mungkin dalam drama K-pop kamu kan peminat K-pop. Jadi ataupun lagu-lagu ke, lirik-lirik lagu, ya, siapa yang minat dengan apa nama, Miley Cyrus ke, Mahizain. adalah Zain. Maknanya tak kiralah, mungkin dia bukan penyanyi Inggeris saja, penyanyi daripada Muslim sendiri. Cuba tengok lirik-liriknya. Apa dia yang boleh memesongkan kepercayaan atau mendatangkan unsur-unsur yang negatif. Maka itulah yang kita perlu bincang dalam poster. Poster ni tak banyak, dia dalam satu poster dalam apa, kalau satu kertas yang besar tu kita panggil apa? A4. Kalau A4 kecil sangat tak? A4 A3 ke besar? A3 mungkinlah A3. Dan kertas kerja ada 1, 2 di sini. Itu juga satu lagi kamu review artikel. Daripada kertas kerja tu nanti kamu akan baca artikel-artikel. Jadi ambil salah satu atau 2, 3 artikel kamu review. So untuk review artikel tu agak mudah. Ya. Inilah apa maknanya kerja-kerja ataupun aktiviti yang kita akan lakukan sepanjang 14 minggu nanti. Dan dalam UKM Folio pun Ustazah dah bagi tarikh-tarikh untuk submission kertas kerja 1 dan 2, begitu juga yang lain-lain. Okey, so far okey ke tidak? Kalau kata nak ubah cara pentaksiran, kamu tak setuju, nak benda lain, so let me know hari ni juga. Sebab Ustazah nak kena hantar dah performa ni kepada apa untuk disahkan oleh fakulti. So bincang hari ni. Kalau kata tak bersetuju, bagi tahu apa yang kamu nak. Kamu rasa ini berat sangat, kamu nak lebih ringan. Sebelum tu nak tanya. Mak kata sedang elok. Okey, yang lain? Ustazah, ingat tak? Siapa ni? Azrin. Mana Sebelum tu nak tanya untuk tugasan kertas kerja tu, kan ada 2. Dua-dua tu kumpulan ke ataupun individu? Ustazah bagi kumpulan. Kalau kamu setuju, okey tak kalau kumpulan? Setuju. Setuju Ustazah. Setuju sangat. Kamu pandai-pandai agihkanlah ya kumpulan dan pastikanlah rakan-rakan ambil peranan ya. Aktif dalam kumpulan itu. Jangan masuk nama tapi dia tak baca, tak buat, tak edit, tak apa, kamu bagi je. Itu dah zalim tu. Kamu zalim pada Ustazah ya. Ustazah bagi amanah pada kamu, kepercayaan. Dia buat kamu senang-senang je letak nama kawan sebab kesian. Melainkan kalau ada strong reason, then we'll consider lah. Okay, kamu boleh ya sikap amanah begitu? Boleh. Boleh, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah senang kat kamu. Satu GP tu apa? Satu grup? Ya, GP tu Ustazah. grup kan? Okay. Yang kuliah-kuliah sebelum ni kalau satu kumpulan buat apa? 3 dan 4. 4 ke 5 lah. 5. Ustazah rasa teamwork yang kamu dah ada sebelum ni, mungkin kamu boleh guna yang itu. Boleh ke gitu? Tak perlu cari ahli lain. Ke nak cari ahli lain? Apa-apa terpulanglah ya. Kalau kata kalau boleh dalam maksimum 4 ahli lah dalam satu kumpulan. Ya? 4 ahli. So kalau ada orang tak buat kerja boleh buanglah nama dia Ustazah. Nak buang tu kena bincang Ustazah dulu. Ya, apa yang kamu dah buat sehingga nak buang. Ke kawan kamu tu
tak selesa dengan grup tu ke, dia nak tukar ke. Awal-awal dia dah kenal-kenal pastilah. Jangan akhir-akhir baru kita timbul masalah. Setiap kumpulan mesti ada ketua. Kalau kita nak musafir pun kita kena ada ketua kan. Dapat kertas kerja ni lagilah. Sebab apa? Pemikiran kita pelbagai. Berkat orientalis dia, pemikiran dia pelbagai. Kita sendiri pun akan ada pelbagai fikrah nanti. So bila ada seorang ketua, dia lah yang akan counter. Ya. So setiap kumpulan mesti ada ketua. Dan dalam kertas kerja nanti selepas nama tu mesti ada jawatan dia lah sebagai ketua. Okey? Sebab untuk Ustazah kenal pasti bahawa Ustazah boleh hubungi ketua tu. Alright. Ustazah, Ya. saya ada cadangan. Untuk kan kertas kerja 1 dan kertas kerja 2 tu, kertas kerja 1 30 markah kertas kerja 2 20 markah. Boleh ke salah satu daripada kertas kerja tu tukar kepada quiz 20 markah ke? Okey. Bulat-bulat ke? Kalau dapat alhamdulillah. Okey. Ahli lain macam mana? Setuju. Setuju. Quiz. Okey. Kalau semua setuju quiz, nanti akan dibagi quiz. Quiz Okey, bulat-bulat semua lah. Ya? Quiz objektif Quiz kalau pemikiran dia tak boleh main objektif. Dia soalan kebat. Tukar. Farhatul Fairuzah dia tak setuju. Tak setuju apa? Tak setuju kita kerja ke tak setuju quiz? Tak setuju quiz. Tak setuju quiz. Macam mana ni? Akmal. Entah ketua macam mana? Kita ikut plan asal lah Ustazah. Plan asal. Okey ke Faris? Tahu lah ikut Akmal lah. Okey, cuba dulu buat macam mana yang boleh, sebab nanti ada tajuk yang Ustazah akan bagi untuk kelas kerja, ada yang kamu kena cari sendiri. So free untuk kamu cari bahan-bahan yang berkaitan, yang kamu berminat, yang kamu suka. Okey, nanti kita akan bagi dan tengoklah macam mana. Kalau rasa kamu rasa it's quite heavy, sebab kamu pun dah tahun akhir kan? Ke belum? Tahun 3 sekarang? Ke tahun 4 ni? Tahun 3. Okey. Kalau kata agak berat, so bagi tahulah nanti kita bincang semula. Ya? Cuma inilah, bila peperiksaan akhir tu tak ada, pada Ustazah dia merupakan satu advantage untuk kamu skor semaksimum mungkin. Ya, untuk dapatkan the best result dalam inilah, dalam subjek orientalis. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita kamu ada tak buku yang bertajuk, buku Ustazah tulis, iaitu Menangkis Kritikan Orientalis Terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Ada tak buku tu? Tak ada Ustazah. Tak ada. Okey, buku tu warna biru, macam ni, biru putih. Dalam Shopee mungkin kamu boleh dapatkan, ataupun kamu boleh dapatkan di DBP. Boleh kontak DBP. Sebab sepanjang pengajian kita akan refer kepada buku ini sebagai yang utamalah. Walaupun dalam dalam slide yang Ustazah masukkan, kebanyakan ada dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, tetapi buku ini buku bahasa Melayu. So sebagai tambahan lah ya, ataupun rujukan utama
Saya nak tambahan tapi rujukan utama. Kita cuba dapatkanlah ya. Ataupun mungkin boleh tanya juga senior-senior kalau katakan mereka ada kan buku ni, dia dapatkan. Right, yang seterusnya untuk performa ni semua dah faham ya. Maknanya tugasan-tugasan yang perlu dilakukan. So, bear in your mind apa tugasan yang perlu dilakukan, ada berapa. Jadi kena bincang lah nanti dengan grup siapa yang akan mungkin fokus kepada poster, siapa yang akan fokus kepada kertas kerja pertama, kertas kerja kedua dan seterusnya. Okey ya. Yang seterusnya kita akan tengok di sini sikit ya sebelum ya, saya buka semula. Cuba kamu buka definisi apa Aiman. Kita pergi pada definisi sikit lah. Apa dia definisi? Sebab situ ada 2 definisi. Buka satu. Yang Ustazah tulis forum dan sebagainya itu kita akan bincang dalam kuliah nanti ya. Bagus Aiman. Enta dah buat ya. Spesifik dah. Enta dah baca ya Aiman? Baru download dulu. Baru download semalam. Ya. Mantap Aiman. 27 hari bulan tu. Right. Okay. Cuba turunkan. Kita nak tengok dulu apa dia dalam slide ni. Ada 14 slide ni. Masya Allah Aiman anak soleh. Betul. Kamu juga semua anak soleh insyaAllah. Amin insyaAllah. Alright. Okay, kita pergi yang pertama dulu Aiman. Sebab tadi Ustazah sebut awal-awal apa dia orientalis dan juga orientalism ya. So sini kita tengok apa yang disebut oleh Sarjana Hawkins apabila dia bincang perkataan orientalism. Ya, orientalism ini pada beliau merupakan 2 gabungan daripada perkataan yang disebut sini ialah orient dan ism. Itu bagi orientalism. Jadi perkataan orient itu bermaksud timur. Pernah dengar kan bila kamu sebut oriental car? Kan? Kereta-kereta keluaran oriental. Contoh kereta oriental kereta apa? Honda, Honda lagi? Toyota. Hyundai. Tahu semua. Okey, itu disebut sebagai timur. Tapi kalau katakan daripada barat dia panggil apa? Lawan pada oriental apa? Continental. Yes, continental. Continental macam Mercedes, BMW, gitu. Daripada Germany products. Ataupun daripada negara-negara US, itu sebut continental. So sini orient itu dia bermaksud pada timur atau negara-negara sebelah timur. Tak terkecuali di sini misalnya daripada negara Middle East atau Middle East. Negara sebelah Asia Timur. Sebelah Asia Timur macam Pakistan ke Malaysia ke Nusantara atau negara kepulauan negara Melayu apa yang di sebelah
negara-negara Islam ya, maka itu disebut secara umumnya adalah Timur. Jadi di sini apabila disebutkan ism pula merupakan satu doktrin atau pemikiran ya yang tertentu. Bila disebut Orientalism ialah Timur dan pemikiran. Kalau kita boleh khususkan begitulah ya. Dan menurut Zagzug ini merupakan sarjana Muslim yang telah menulis berkaitan Orientalis ini dalam buku beliau Al-Mustashriqun. Ya, Mustashriqun bagi beliau dalam bahasa Arab mengambil perkataan daripada al-istishraq, daripada kalimah isyraq. Jadi di sini dia sama je, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Arab, maka Orient ini merujuk kepada Timur. Okey. So secara umum yang tadi Ustazah sebut, jangan kamu nak pukul rata semua ya. Jangan kamu buat kertas kerja nanti kamu sendiri confused. Kamu nak sebut Orientalis atau Orientalism. Kena bezakan. Kalau Orientalis dia merujuk pada manusia ataupun tokoh ataupun individu, manakala Orientalism merujuk pada pemikir. Of course, pemikiran, sorry. Jadi of course dalam Orientalism mesti ada Orientalis dan ism. Kalau tidak dia tak jadi Orientalism itu. Ya, tapi kalau kamu sebut Orientalis, maka ia rujuk kepada individu. Next, Aiman. Dan antara tokoh yang paling terkenal ya, Edward W. Said. Edward W. Said. Ini merupakan dia seorang Yahudi, tetapi dia lahir dan dibesarkan di Palestin. Ya, dan dia banyak menulis tentang Orientalism. Dan kalau kamu lihat pemikiran beliau agak berbeza dengan pemikiran Yahudi yang lain. Kerana pemikiran beliau lebih kepada berobjektif sebagai akademik. Dan dia juga kalau dilihat daripada dalam perjuangan pembebasan Palestin, beliau memihak kepada pembebasan Palestin. Ya. Ini Edward W. Said. Bagi beliau, apa dia Orientalis? Ialah sesiapa sahaja, khususnya orang barat yang mengajar, yang menulis atau mengkaji tentang hal ehwal dunia ketimuran. Bagi beliau, tak kiralah orang barat itu dia mengajar ke, dia menulis ke, dia mengkaji ke, menyelidik ke, apa-apa yang berkaitan dengan hal ketimuran, maka bagi beliau ialah Orientalis. Dan bagi beliau juga terdapat 3 pengertian yang beliau interpretkan tentang untuk Orientalism ini. Bagi beliau yang pertama, pengertian yang lebih bersifat akademik. Ya. Pengertian lebih bersifat akademik seperti mana beliau sebutkan tadilah. Siapa sahaja yang memberi pengajaran ke, yang menulis ke, yang melakukan kajian dan sebagainya mengenai Timur, maka disebut Orientalis. Dan yang seterusnya, bagi beliau Orientalism ialah satu pemikiran yang diasaskan kepada perbezaan ontological epistemological yang dilakukan dilakukan antara Orient dan Occident. Orient itu merujuk pada Timur, Occident itu merujuk pada Barat. Jadi bagi beliau dalam hal ni banyak ya penulis-penulis, penyair, novelis, falsafah, politik, ekonomi yang telah menerima perbezaan asas antara Timur dan Barat. Sebab itu secara khususnya the end ataupun end up mereka mengatakan Orientalis
ialah yang mengkaji, menulis, mengarang, apa-apa yang berkaitan dengan timur. Walaupun pada peringkat awalnya ia juga boleh direfer pada Oksiden ataupun daripada Barat, tetapi apabila melihat kepada pemikiran-pemikiran kesemua sarjana Barat bersetuju untuk refer orientalis ini kepada yang mengkaji tentang timur. Okey, itu kita tengok secara umum. Kita tak bahagikan lagi ya antara orientalis yang berobjektif, orientalis yang memang mengkaji hanyalah untuk mengkritik, menyerang Islam, ataupun orientalis yang melakukan kerja-kerja ini atau serangan-serangan ini bukan kerana berobjektif akademik dan juga bukan kerana niat dia untuk menyerang, tetapi kerana dia makan gaji, kerana dia ada upah. Ini banyak berlaku semasa dunia penjajahan begitu hebat pada masa kurun 18 dan 19 masa yang lalu. Ya, sebab itu kita dengar perkataan attaché. Sampai sekarang perkataan attaché masih digunakan. Attaché ini di-create atau mula-mula diorganisekan oleh penjajah untuk melantik, orang kata sini SB, Special Branch ataupun perisik-perisik mereka dengan mengupah dengan membayar gaji, beri upah apabila mereka diminta untuk masuk ke lapangan-lapangan ke dalam negara Islam, mereka bermuamalah bersama dengan umat Islam sehingga ada yang masuk Islam sehingga ada yang berkahwin dengan anak umat Islam, bukan berkahwin anak orang Islam itu sahaja tetapi berjaya berkahwin dengan anak ulama especially Snow Hagranji yang boleh kamu kenal daripada Belanda yang telah diupah sehingga kan beliau berjaya berkahwin dengan anak seorang kiai adalah seorang ulama tetapi perkahwinan beliau itu bukan kerana beliau memang berminat dengan Islam, sebenarnya mempunyai satu niat yang jahat sehingga akhirnya walaupun kita lewat dalam mengenal beliau sebagai seorang orientalis, tetapi akhirnya kita dapat kenal bahawa tujuan-tujuan yang beliau lakukan sehingga beliau dapat pergi ke Mekah. Walaupun dikatakan beliau tidak berjaya masuk bumi Haramain dan juga kerana terhalang sebab seorang ulama telah bermimpi berlaku pencerobohan ke atas maqam Rasulullah, maka di situlah bermula puncak kerajaan Arab Saudi telah melakukan kawalan, menyebabkan melakukan pengawalan terhadap makam Rasulullah sehingga sekarang ni kita nak masuk pun agak susah begitu juga dengan bumi Haramain itu sendiri kerana kaum Yahudi sentiasa berusaha untuk masuk ke bumi Haramain. Dan itu juga Snow Hagranji ni kalau kamu lihat pada kurun 19 dulu memang terkenal dan banyak buku-buku karangan beliau. Beliau sangat-sangat fasih dalam bahasa Indonesia, sangat-sangat fasih dalam bahasa Arab. Maka dengan sifat beliau yang berpura-pura orang tu munafik, yang boleh sehingga boleh membaca Al-Quran, dia bukan setakat fasih dalam bahasa Arab tapi saya boleh membaca Al-Quran, maka itulah kita menyebabkan rakyat Indonesia terpesona sehingga berlaku konflik kejayaan beliau ini sehingga berjaya memecah belahkan antara ulama di Indonesia terbahagi kepada dua kelompok dan juga berjaya memecahkan kesatuan umat Islam sehingga berjaya membentuk satu Pancasila
walaupun kita tak kata bukan beliau sebagai orang kata mengasaskan Pancasila yang dianut oleh Indonesia sekarang, tetapi unsur-unsur dalam Pancasila itu telah digagaskan oleh Dr. Hargronje dan tim dia. Itu antara kejayaan-kejayaan yang dilakukan. Bagaimana kita nak tunjukkan orientalis ini, pemikiran mereka telah berjaya meresap masuk. So kalau apa-apa pun kita di sini hasil daripada apa yang berlaku, sebenarnya kita kena perlu amat berhati-hati. Ya, bukan kita kata kita tidak percaya kepada orang. Yalah, even dalam orang Islam tu sendiri pun ramai yang bersifat munafik kan. Yang kerana ialah offer yang lumayan, harta dan sebagainya, maka kita boleh je berpaling tadah. Entah lagi mereka yang telah diberi gaji dan pangkat dan sebagainya. Ni saya nak bagi contoh lah bagaimana mereka berjaya menyerap masuk sehingga bukan sahaja memecahkan golongan kesatuan ulama, tetapi juga berjaya membentuk satu perlembagaan. Perlembagaan sehingga dalam Pancasila itu membenarkan perkahwinan antara dua agama. So kalau di Indonesia antara Kristian dengan Islam, kamu boleh kahwin. So no hal, tak ada masalah. Bagi mereka yang tak kuat iman lah ya. Tapi bagi mereka yang masih mempertahankan akidah, ada lagi akidah mereka tidak mengamalkan. Ya. Beza. Jangan kami ingat semua orang Muslim di Indonesia itu menerima konsep Pancasila itu ya. Okey. Yang seterusnya Aiman lagi. Yang ini sebenarnya kamu boleh baca sendirilah apa dia berkaitan dengan definisi orientalis dan orientalism. Akmal, kumpulan kita ni sebenarnya berapa orang? Kalau sepatutnya kalau semua mendaftar 90 orang, Ustazah. Berapa? 90 orang. Oh, ramai. Ramai. Ya. Okey. Tapi yang ada sekarang ni 74. 74. Ke ada yang berkongsi laptop? Kamu suka online ke fizikal? Fizikal lah. Fizikal. Hybrid lah, hybrid. Hybrid. Ustazah suka dua-dua juga hybrid. Kadang-kadang yalah kita pelbagai kaedah tu dia menarik juga ya. Tapi Ustazah sekarang ni tak tahulah kamu ada ke tak ada yang tidur ke. Tapi Ustazah percayalah semua masih bersama dengan Ustazah kan. Kalau kita lihat di sini apa yang ada dalam buku ini, betul juga dalam slide ni ada juga lah ya, di mana antara perkara yang lain yang kita akan lihat. Okey, Aiman dah buka ni. Kita nak tengok classified ataupun klasifikasi golongan orientalis. Di mana saya dah sebut tadi lah, mereka yang betul-betul akademik. Sebab tu yang mengkaji kerana akademik, tujuan akademik ini, fizikal saya tak ngantuk sebab depan-depan. Okey. InsyaAllah nanti kita habis lepas raya nanti kita akan jumpa. Ya. Cuma dalam bilik Dewan Atma itu, dia ada masalah tak? Masalah mikrofon ke, masalah apa-apa lah, kena bawa apa-apa ke? Ustazah lama dah tak masuk Dewan Atma tu. Masalah yang pemancar tu slide. Oh, projector. Jadi you all buat macam mana dulu? Kena ambil daripada pusat kajian tu. Pusat kajian, maknanya hari kejadian tu kamu akan bawa lah ya? Okey lah. Itulah kalau gitu. So nanti kamu prepare lah ya. Okey, kalau untuk klasifikasi golongan orientalis ni ya, ada tiga golongan. Satu yang bersifat akademik. Bersifat akademik ni maksudnya
walaupun atas akademik tetapi dia mempunyai satu sifat bermusuh dengan Islam. Ya. Jadi yang ini yang bermasalah apabila kalau kamu merujuk artikel sebab biasanya hasil-hasil kajian mereka akan menulis, ya. Satu mungkin kamu pernah dengar bagi mereka yang pernah pada zaman 70-an dulu kan, yang pernah pergi study PhD ke Masters apabila bersama dengan penyelia, ada yang dia minta untuk ubah sikit, sesuaikan kajian mereka dengan pandangan penyelia itu yang agak sedikit terkeluar daripada Islam. Ada, dulu pernah dengar. Ya. Sampai ada yang sanggup berhenti daripada PhD sebab dia tak nak bersama dengan penyelia tersebut. Dulu-dulu ada, tapi sekarang dah tak ada lah. Sebab apa? Sebab penulisan-penulisan tu akan dibaca. Ya, misalnya kalau kamu baca artikel, baca jurnal, surat khabar dan sebagainya, kena hati-hati. Ya, baca tu dengan kritis lah, bukan baca menerima secara total. Sebab itu pentingnya di sini pemikiran kita untuk membaca secara kritis, bukan kata terus terima. Sebab tu ada konsep tabayun, kan? Kamu tahu kan tabayun? Apatah lagi dalam media sekarang ni yang dunia global yang begitu luas, apa-apa yang terima, even yang berkaitan dengan kawan kamu sekalipun, kena ada konsep tabayun. Rasulullah pun dan dalam Al-Quran sendiri dah sebut, ya, apa-apa berita, apa-apa yang disampaikan pada kamu mestilah ada sifat meneliti, mengkaji, ya, dan orang kata semak lah, ya, semak di situ, kena ada dalam hal ini. Sebab apa? Sebab di sini ada dah, ya, golongan yang mengkaji atas nama akademik, tetapi mereka mempunyai niat yang jahat dan memasukkan racun-racun pemikiran itu untuk mengelirukan masyarakat. Masyarakat di sini adalah masyarakat Islam, ya. Mereka juga kebanyakan terdiri pada pekerja yang berkhidmat di gereja. Dan yang kedua ialah golongan yang hanya nak mencari upah. Ya, mencari upah untuk membuat kajian. Sama ada dalam bidang ekonomi, penjajahan, politik dan sebagainya. Ekonomi itu sebab tu kalau kita nampak sekarang, ekonomi yang ada sekarang ini bukan ekonomi yang berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Nak cari Islamic finance, Islamic economy di peringkat dunia, tak ada kan. Even dalam negara Islam pun kita mengamalkan ekonomi yang masih yang dicetuskan oleh penjajah dulu. Memang betul kita dah merdeka dan mendapat kemerdekaan daripada penjajah, tetapi warisan itu masih segar lagi kita amalkan. Kalau tak percaya kamu tengoklah, even dalam politik sekalipun, apa yang Rasulullah sebut itu kita tak buat, tetapi apa yang Rasulullah larang itulah yang kita lakukan. Jadi inilah hasil daripada pemikiran yang telah dilakukan dulu. Dan bagi yang ketiga, yang ini menarik, ya. Sebab apa? Mereka ini mengkaji Islam secara berobjektif. Maknanya kalau apa yang benar mereka sampaikan, apa yang tidak benar mereka ketepikan. So dalam hal ini, apabila mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji hadis, maka mereka akan menemukan daripada dalam sains itu dibuktikan dengan adanya dalam Al-Quran dan hadis, ramai daripada mereka telah memeluk Islam. Contoh yang paling famous mungkin kamu dengar Maryam Jamilah mungkin? Ya, Maryam Jamilah pernah dengar? Beliau seorang Kristian
tapi mengkaji Islam dan telah memberi Islam. Begitu juga Maurice Bucaille yang telah mengkaji tentang antara kajian yang beliau lakukan ialah mumia Firaun, mumia. Di mana beliau telah mengkaji mumia itu menyebabkan dia mengatakan bahawa sesungguhnya akal kita tidak mampu untuk mentafsir apa yang bagaimana golongan ataupun zaman Firaun itu berjaya untuk mencipta bahan kimia sehingga mampu untuk badan mumia itu tidak reput. Apa bahannya? Dan dia mengkaji dalam Al-Quran. Maka di situ terdapat penemuan sehingga beliau memeluk Islam. Ramai yang convert. So inilah 3 golongan orientalis yang disebut oleh Zaqzuk. So dalam hal ni kamu kena classify lah bila membaca buku-buku tu nanti mereka ini dalam golongan mana. Mungkin kamu akan dengar tentang Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher ni dia merupakan bapa ataupun figure utamalah orientalis yang dirujuk oleh pakar-pakar kemudian, Ignaz Goldziher. Dan beliau ini kalau kita katakan kita dah belajar daripada kita belajar bahasa Arab ni daripada apa? Kalau yang kamu masuk sekolah-sekolah tadika mungkin dah belajar pada tadika lagi bahasa Arab kan? Kalau bahasa ni kalau kita tak gunakan dia susah untuk kita fluent atau lancar. Tapi Ignaz Goldziher belajar tak lama tapi dia fasih sangat. Dia belajar dalam lebih kurang 6 bulan. Ada yang kata 6 bulan, ada yang kata setahun. Tapi dia mampu untuk bukan setakat membaca tetapi mampu untuk bercakap, komunikasi dalam bahasa Arab. Ignaz Goldziher namanya. Keluarga yang kaya, hartawan. Tapi dia berminat dalam bidang akademik. Dia tak involve dalam bidang emas keluarga dia pelumbung emas. Tapi beliau terlibat dalam bidang akademik. Dia inilah kepala yang melakukan kritikan yang amat jahatlah disebut kepada Islam, especially pada Rasulullah dan juga hadis. Sebab itu dia menulis sebuah buku yang sehingga kini menjadi rujukan para sarjana barat. Bagi mereka yang musuh dengan Islam, mereka masih merujuk karangan Ignaz Goldziher. Okey. Jadi inilah antara golongan-golongan orientalis. So kita mungkin ada tak sejarah kemunculan orientalis kat situ? Aiman. Sejarah. Permulaan gerakan. Kena baca ni sejarah bila bermula sebab dalam hal ni pun pelbagai pandangan-pandangan ya. Sebab peringkat kemunculan dan perkembangan ini dia ada yang sebut sebelum peperangan salib. Tahu kan peperangan salib? Peperangan salib siapa yang menang last kali? Peperangan salib ni antara siapa dengan siapa? Akmal. Kristian dengan Islam. Kristian je? Kristian saja? Kaisara? Dia bukan setakat Kristian sahaja tetapi Kristian dan Yahudi. Ya. Al-Yahud wan Nasara. Kristian
Sebab tu kalau kamu belajar tentang agama Kristian ini, dia ada pelbagai inilah kelompok. Sehinggakan dimasukkan Yahudi pun dalam kelompok itu. Tapi dalam persengketaan antara ataupun permusuhan antara Islam dengan Kristian ini dah bermula lama dah. Okay, saya nak tanya satu je. Siapa yang menang di akhir Perang Salib? Siapa yang menang? Faris? Saya. Siapa menang? Saya tengok Wikipedia dia kata Kristian kalah. Kristian kalah. Siapa menang? Siapa menang? Umat Islam. Islam menang. Betul lah tu. Tahu lah. Berapa kali berlaku peperangan salib? 3. 2, 3. 3. Banyak. 8. 4. Banyak. Banyak. Masya Allah banyak. Peperangan salib ini terlalu banyak. Tapi yang disebut-sebut sebab dia peperangan salib ini macam peperangan macam zaman Rasulullah Rasulullah pun banyak melakukan peperangan kan antara dengan Yahudi dengan ini sebagainya. Tapi yang disebut peperangan Khandaq dan beberapa peperangan yang besar itu juga peperangan salib. Peperangan salib ni sebab apa dikatakan banyak? Sebab dulu